berkenaan dengan fokus. Jadi fokus ni adalah bahasa putih, telah dimelayukan. Ejaan asalnya adalah FOC UK, ditukarkan kepada FOK, fokus. Kalau dibuat perangan dalam bahasa Malaysia, fokus maknanya memberi tumpuan, memberi perhatian, memberi perhatian, tumpuan kepada sesuatu secara konsisten, secara berkekalan. Saya ulang, memberi perhatian, memberi tumpuan kepada sesuatu yang telah dibuat secara berkekalan. Contoh, saya buat gerak kerja sesuatu benda apa? Contoh, buat FB Live. Jadi saya perlu memberi perhatian, memberi tumpuan kepada gerak kerja buat Facebook Live secara berkekalan. Ulang, contoh banyak, pelbagai contoh. Contoh kedua, untuk saya berlatih bercakap. Fokus adalah memberi tumpuan, memberi perhatian secara berkekalan kepada gerak kerja berlatih bercakap. Saya nak cuba memberi sedikit penerangan kepada satu perkataan, memberi tumpuan ataupun memberi perhatian. Soalannya, nak beri apa? Nak beri apa? Nak beri apa sebenarnya? Okey, saya perincikan. Berikan apa yang kita telah miliki, ataupun yang sesuai kita berikan, ataupun yang kita mampu berikan. Contoh, fokus adalah memberi perhatian, memberi tumpuan. So, untuk memberi itu banyak benda, tetapi yang core utama adalah memberi tenaga saya secara berkekalan untuk buat FB Live, memberi masa saya secara berkekalan untuk buat FB Live. Itu benda. So, saya perlu berikan masa, tenaga untuk saya buat gerak kerja Facebook Live secara berkekalan. Kenapa berkekalan? Saya berjawapan, kerana nombor satu, telah menjadi lumrah dunia dalam apa jua sesuatu gerak kerja. Contoh, nak menikmati kebun buah-buahan. Kalau anda tak buat gerak kerja, bertenaga masa untuk memotong rumput, buah baja, mengubati pokok sakit, tak secara berkekalan, maka biasanya gagal juga. Contoh, dalam bidang pertanian, sama lah bidang membaiki kereta pun sama juga. Contoh, otomotif, anda perlu beri tenaga, masa, perhatian anda tu untuk membaiki kereta secara berkekalan sehingga berjaya siap kereta. Kalau pertanian tadi, sehingga berjaya menghasilkan buah. So, ada banyak contoh bidang yang anda boleh guna pakai, tapi core-nya ialah fokus adalah memberi perhatian, memberi tumpuan kepada
gerak kerja yang kita buat tu secara berkekalan. Tu key dia. Beri-beri tu pula tak boleh 50%. Dalam bab beri tu kan ada huraian dia. Tak boleh 70%. Anda perlu beri tumpuan masa, tenaga anda 100% solid kepada gerak kerja anda secara berkekalan. Tak boleh. Maksud silap, lazimnya tak berjaya kalau dalam satu perkara buat tu, apa je bidang tanian, kebun, berniaga, bersebab marketing, bla bla bla, banyak sangat. Tak mampu saya bercontoh, harap you faham. Iaitu tak menjadi lazimnya kalau anda hanya beri 30% tenaga masa anda atau 50% tenaga masa anda, dan nak solid at least 90% masa tenaga anda kepada gerak kerja yang anda buat tu secara berkekalan. Okey? Baik, anda kata percakapan saya kurang jelas, saya doa dulu, minta Allah Ta'ala berdoa dahulu, iaitu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Comel ayat tu. Memang ayat bukannya adalah cakap Allah Ta'ala kan. Sekali lagi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, habis itu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, rujuklah, kembalilah, ila rabbika, irji'i ila rabbika, Allah Ta'ala, irji'i ila rabbika mardiyah, rabbika mardiyah. Okey, itu contoh selingan saja. Jadi sahabat-sahabat semua, saya nak kecilkan contoh. Saya telah melakukan gerak kerja menggunakan Facebook Live ini telah banyak kali. Mungkin dah ribu-ribu kali ikut video saya terhasil dengan buat FB Live. Walaupun saya boleh buat FB Live secara konsisten, sehari at least 1 atau lebih FB Live saya, jikalau saya tidak berlapang dada menerima teguran kritikan anda bahawa saya perlu memperbaiki, menambah baik kepada apa? Kepada nombor satu, cara saya menyampaikan FB Live, seperti cara saya bercakap. Perlu saya menerima teguran, perlu saya buat penambahbaikan. Kalau saya walaupun istiqamah buat FB, tapi kalau cara yang sama, pendekatan yang sama, maka tidak berlaku juga peningkatan hasil. Nombor dua, saya perlu dapat menerima teguran anda dari aspek benda-benda yang saya guna pakai, ataupun isi, ataupun poin yang saya guna pakai dalam sesi FB Live saya. Perlu juga saya buat penambahbaikan. Tak boleh saya selesa, rasa dah cukup, rasa dah hebat dengan perkara-perkara yang saya guna pakai untuk buat FB Live. Saya perlu menerima teguran daripada anda semua. Apakah lagi benda-benda ataupun poin yang saya boleh guna pakai untuk saya upgradekan ataupun tahap baik pengisian kepada FB Live saya. Itu dua benda. So
walaupun kita telah fokus, beri komitmen masa, tenaga secara konsisten, tapi kalau tidak melakukan gerak kerja untuk tingkatkan cara penyampaian lebih menarik dan juga tak mahu tingkatkan pengalaman lebih baik dalam abilitas kita, maka tak memberi hasil yang tinggi juga sebenarnya, tak meningkat. Ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang menonton abilitas saya. Sesi ini saya bercakap tentang fokus. Saya cuba nak memperincikan di bawah perkataan fokus ni. Sebab kalau anda semua tengok abilitas pun yang saya buat ke ataupun orang yang buat, anda perlu fokus. Tengok hingga habis abilitas yang telah anda tonton. Jangan tengok skrat rugi. Sebab anda tak skrat, maka apa yang anda tahu adalah skrat. Mungkin suku, mungkin tak dapat suku langsung. Okay. Yang keduanya ialah anda perlu amalkan teknik. Kalau tak faham, kalau muskil, kalau kabur, belajar bertanya di ruang komen. Saya ulang, anda perlu belajar, gerakkan, ringankan jari jemari untuk dapatkan respon, jawapan kepada apa-apa yang anda ikuti dalam suatu abilitas tu. Kalau yang disampaikan oleh penyampai itu kabur, anda perlu tulis tanya dan sebagainya. Ini penting. Kalau tidak, kalau tak macam tu, anda sentiasa dalam keadaan kabur, dalam keadaan curiga, dan bila maintain macam tu curiga kabur, selama-lamanya anda tidak akan ada peningkatan pengetahuan. Dan sebab perlu, kalau anda ikut abilitas saya ke atau siapa-siapa juga, anda perlu bertanya di ruang komen. InsyaAllah. Cuma kalau sekiranya anda komen sekali tak ada dia baca, jangan pula anda cepat putus asa. Kena positif. Mungkin faktor lain slow, komen anda tak naik, lambat naik. Mungkin dia tak terpandang soalan atau komen anda. So perlu sentiasa berlapang dada, bersangka baik dengan pelbagai situasi. Okay. So saya nak masuk ke babak yang ketiga. Ini 1, 2. Ini babak ketiga lah. Dalam cerita yang sama, babak yang ketiga. Samalah kalau anda faham benda ni, tentang perkataan fokus ni, anda boleh guna pakai renung balik kepada bidang yang rakan sahabat buat sekarang ini. Apa saya buat sekarang ini, sahabat-sahabat semua perlu berlapang dada, menilai balik, membuka balik, meneliti semula apakah sebab tidak berlaku peningkatan kepada gerak kerja yang sedang anda buat sekarang ni. Tak kira benda apa. Contoh mungkin anda sebagai doktor ke, contoh sebagai petani ke, sebagai pekebun ke, tukang besi ke, penjual ke, bisnes online ke, apa jua bidang, banyak bidang. Anda perlu berlapang dada, buka balik, tengok balik, soal balik diri anda, kenapakah tidak berlaku peningkatan hasil, ataupun mungkin kenapakah semakin menurun pada hasil kepada bidang kerja yang anda buat sekarang ni. So anda perlu fokus juga, meneliti, merenung, mencatat, menulis beberapa penemuan kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan hasilnya tak meningkat ataupun hasil semakin mengecil. Perlu fokus juga sebenarnya. Okay? Cuma dari segi ringan berat tu bergantung kepada jumlah tim lah. Kalau antara tim ada seorang diri, penat lah. Kalau anda dah ada tim 5 orang ke 50 orang ke, boleh guna pakai tim-tim yang bagus, ahli tim yang bagus ini untuk membantu anda membuat bedah siasat kepada sebab-sebab apakah yang menyebabkan hasilnya tidak meningkat, bahkan semakin menurun.
Kenapa perlu begitu? Sebab kalau tidak buat, nombor satu, kalau tak buat penelitian dalam hal ini, risiko gagal 100% anda yang tanggung secara 100%. Sebab anda sebagai pengasas ataupun sebagai orang yang mengadakan satu perkara, anda bertanggungjawab kepada semua sekali kepada apa berlaku di bawah sesuatu yang anda wujudkan, sesuatu yang anda asaskan. Tak kira benda apa, berbagai bidang, syarikat ke, perniagaan ke, apa saja bidang. Sebab anda orang yang memulakan, mengasahkan suatu bidang tadi, perkara tadi. Tak kira benda apa, faham insyaAllah. Risikonya anda tanggung. Risiko baik ataupun pulangan baik atau pulangan buruk, pulangan untung atau pulangan rugi, anda sebagai teratas perlu bertanggungjawab kepada semua yang berlaku di bawah, kepada ahli tim awak ke, kepada pengurusan ke, semua aspek lah. Cuma itu memerlukan kepada kepandaian mewujudkan ahli tim lah, ahli pasukan, supaya bila mana ahli tim bagus ada, dia akan menyumbang idea, saling memberi bahu untuk menanggung jawab sesuatu perkara. Ini perlu cerita panjang. Dia ada pengurusan tim, pengurusan pasukan, kena pergi hadir khusus, perlu hadir seminar khusus dalam bidang ini, pengurusan manusia. Siapa yang berjaya memiliki ilmu dan praktikkan ilmu menguruskan sumber manusia, insya-Allah dia boleh berjaya secara stabil ataupun semakin meningkat dalam apa juga bidang yang dia buat, tak kira berapa sekalipun. Okey, ini pun berkenaan dengan fokus juga. Gerak kerja badan ni semuanya tak boleh berjaya kalau tak fokus. Okey, insya-Allah kata. Okey, insya-Allah saya akan terus membaca buku-buku, buat kajian lagi, buat penelitian lagi, ambil nota-nota penting, saya akan take note. Saya akan guna pakai poin-poin lain pula untuk bercakap tentang, memperincikan tentang perkataan fokus. Baik ya, insya-Allah. Saya rasa okey sekarang, insya-Allah. Kalau tak jelas, kabur, anda boleh tinggalkan komen di ruang komen tadi. Alhamdulillah daripada 105 ni, rata-rata saya satu individu untuk tengok belah saya, walaupun dia tak respon apa-apa, tak apa. Tentu ia memberi kepada saya, saya perlu berapa dada mengkaji meliti sebab apakah sebab menyebabkan orang yang tengok belah saya ataupun anda sama jugalah yang anda buat belah. Anda perlu meneliti, mengkaji, membongkar sebab apakah bila anda buat belah, saya buat belah tak ada orang komen. Ini kena perlu ambil kira untuk dapat data ilmu ni. Bila dapat data ni, insya-Allah kita tahu dan kita boleh perbaiki, tak kena kat mana. Saya dah ada sebenarnya, cuma saya tak cerita buat. Itu adalah keberhasilan saya, ilmu saya dapat akibat saya aktif buat iBelive. Tuhan bagi nampak, ini dia beberapa faktor mengapakah orang tak ramai tengok belah saya, ataupun tak ada yang komen dalam iBelive saya. Saya jumpa sebab-sebab dia, cuma saya tak kongsikan sebab itu adalah nikmat bagi saya, bukan kedekut ya. Saya nak share benda tu hanya pada individu yang betul-betul nak dibantu sahaja. Sebab saya faham tak semua orang yang susah sudi nak dibantu. Itulah lemah dunia macam tu. Contoh kalau susah kewangan, tak duit sekalipun, kita nak offer, kadang-kadang tak nak juga. So saya sendiri dalam mengikuti nasihat idola saya, kita fokus tu fasa pertama hanya nak bantu orang-orang yang sudi nak dibantu sahaja. Alright. So saya bukannya menyembunyikan ilmu, tapi ilmu ni agak mahal. Tuhan bagi hasil daripada saya buat iBelive, meneliti kenapakah tak ramai tengok iBelive saya, kenapa tak komen. Saya dapat apa-apa penting, saya rahsiakan, tak dedah pada anda, dan saya hanya cerita dedah pada individu yang tertentu sahaja. Okey, maafkan saya pada kedekut. Alright, hingga jumpa next perkongsian. Salam hormat sampai saya daripada saya sampai KM. Kalau sekiranya ada apa kekurangan, mungkin ada masih lagi, insya-Allah. Alhamdulillah kalau ada, insya-Allah kita buat upgrade. Iaitu kalau ada apa-apa saya kekurangan dalam cara saya bercakap tak jelas sebutannya, anda perlu doa
kepada saya supaya Allah Ta'ala bantu saya secara istiqamah boleh bercakap dengan sebutan jelas, lagi fasih, lagi lancar. Mudah-mudahan sesuatu yang berguna saya guna pakai bila itu sampaikannya, anda mendapat impak padu 100%. Sekian dengan lafaz yang mulia, saya Sabri Ibrahim SKM. Assalamualaikum, salam hormat dan salam kasih sayang.